Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan mengupas tajuk yang ke-6 daripada kitab 40 hadis ada orang mukmin akhlak mati cermin pada muka surat yang ke-32, iaitu jadilah seorang yang pemaaf. Jadilah seorang yang pemaaf pada muka surat yang ke-32. Kita lihat pada matan hadis ini, Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa ibn Hujrin qalu haddatsana Ismail wa huwa ibn Ja'farin anil A'la'i an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibn Hujr. Mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ismail, dan dia ni anak kepada Ja'far daripada Al-Ala, daripada bapanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat, tidak berkurang, tidak berkurang, iaitu sedekah itu tidak akan mengurangkan harta. Ma naqasat sadaqatun min malin, dengan bersedekah itu tidak menjadikan seorang itu miskin. Jaminan Allah juga begitu dah. Lagi banyak kita beri, lagi banyak kita bagi, akan Allah Ta'ala akan tambah lagi, Itu janji. Janji Allah SWT. Jadinya sedekah itu tidak akan mengurangkan harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin, Allah pasti akan menambahkan kemuliaan kepada seorang hamba yang memiliki sifat memaafkan. Orang yang memberi kemaafan itu akan diberikan kemuliaan. Tak jatuh hina pun seorang yang memaafkan seorang yang lain. Tetapi darjatnya akan naik lagi. Kemuliaan akan diberikan kepada dia. Dan juga Rasulullah juga pesan bagi tahu kepada kita, wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidak ada balasan kepada seseorang yang rendah hati kepada Allah kecuali Allah SWT mengangkat darjatnya. Seorang yang mana kita minta pada Allah Ta'ala, kita rendahkan hati kita. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni hamba-Mu yang dhaif, aku hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Rendahkan hati, hinakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, aku hamba-Mu yang banyak dosa, ya Allah. Kau maafkan, kau ampunkanlah aku, ya Allah. Makanya orang yang merendahkan diri, orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah, Allah Ta'ala akan mengangkat darjatnya di sisi manusia dan juga di sisinya. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2588. Pengenalannya, salah satu kekurangan diri yang ada pada setiap manusia ini adalah sering melakukan kesalahan dan dosa, sama ada secara sedar ataupun tidak. Manusia memerlukan cara untuk menutupi kekurangannya itu, khususnya dosa kepada sesama manusia. Ketika orang lain melakukan kesalahan dan dosa kepada kita, kita diajar untuk memaafkan. Dan ketika kita melakukan kesalahan dan dosa kepada orang lain pula, kita diajar untuk meminta maaf. Kalau orang buat salah dengan kita, kita maafkan. Kita buat salah dengan orang, kita minta maaf. Itu sifatnya sebagai seorang manusia, seorang mukmin.
Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Balas dendam lah kan. Memaafkan itu lebih baik lagi. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut al-afu, yang juga memiliki erti bertambah, berlebih, penghapusan, ampun atau anugerah. Ini maksud al-afu dalam bahasa Arab. Dalil dari Al-Quran dan juga Al-Hadis, firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-149. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Maksudnya, jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Dalam surah Al-A'raf ayat 199, firman Allah SWT, Uzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Makanya Allah Ta'ala maksud, jadilah engkau pemaaf. Maksudnya jadilah kita ni seorang yang suka memaafkan, dan suruhlah orang mengerja yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Maksudnya, ya, orang-orang yang jahil ini, janganlah kita ni berdebat, janganlah kita ni berjidal dengan mereka ni. Sebab orang-orang yang bodoh ini, orang jahil lah, kita sebut jahil lah. Dalam terjemah dalam bahasa Melayu sebut bodoh. Bodoh sebut apa? Dia sebut jahil ini, kita fokus pada jahil dalam bab perkara agama lah. Ya, dalam perkara agama. Ya, dalam hadis juga sebut Allah Ta'ala benci orang yang mahir, orang yang pakar dalam ilmu dunia. Dalam bab dunia ni semua dia pandai, tetapi dia jahil ilmu agama. Ilmu dunia ni semua dia tahu ni. Nak repair tu boleh, nak buat ni boleh, apa semua ilmu boleh. Ilmu dalam bab kesihatan, apa ilmu kedoktoran semua boleh ke dia tak? Banyak dah dalam ilmu dunia ni. Tetapi dalam agama, ilmu agama dia jahil. Ambil wuduk pun tak selesai lagi tak? Jadi orang macam ni Allah Ta'ala benci. Kenapa Allah Ta'ala benci? Sebab engkau ada masa untuk bagi masa dan korbankan wang untuk mendalami ilmu dunia. Tak, berhabis duit masuk universiti lah, ambil ijazah, sambung lagi masa buat lagi PhD dalam bidang ilmu-ilmu dunia ni, nak berhabis duit. Masa bertahun-tahun sanggup habis untuk mendalami ilmu dunia, tetapi ilmu agama ni dia tak nak langsung korbankan. Tak boleh langsung bagi masa nak dengar-dengar kuliah, tak boleh langsung nak bagi masa untuk duduk dalam masjid tak. Jadinya ini yang Allah Ta'ala benci ni. Maksudnya untuk dunia kau ada masa ya, tapi untuk akhirat tak ada masa. Untuk dunia boleh korbankan duit, untuk agama tak boleh korbankan duit. Ini Allah Ta'ala benci. Maksudnya dia boleh buat tapi dia tak nak buat ya. Jadi orang yang jahil ini janganlah kita berdebat dengan mereka, sebab kita bimbang orang yang jahil, mereka tidak ada disiplin ilmu. Jadi bila tidak ada disiplin ilmu, dia main langgar je. Ya, dia main langgar je lah. Takut-takut benda, isu yang dia langgar itu berkaitan dengan isu akidah. Kan? Kalau Tuhan tu ada, mana Tuhan tu? Kan? Tak ada risau yang ni. Ya, kalau Tuhan tu ada, mana? Kan? Ya, jadi orang macam ni tak apalah. Janganlah kita berdebat dengan mereka, bimbang, takut boleh tergugur akidahnya itu. Dalam sebuah hadis yang lain, diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab yang bermaksud, barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah dia memaafkannya, apakah ia berada di pihak yang benar atau salah. Apabila tidak melakukan hal itu, memaafkan, niscaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat.
Jadi riwayat Al-Hakim hadis yang ke-3161, hadis ini berstatus hadis dhaif. Keterangannya, meminta maaf dan memaafkan adalah perkara yang mudah diungkapkan dengan kata-kata, tetapi sukar untuk melakukannya. Kenapa kita sukar? Sebab memaafkan ini kita terpaksa rendahkan diri kita terpaksa turunkan darjat kita dah. Bayangkan seorang yang berpangkat besar dia minta maaf pada orang yang pangkat rendah pada dia. Susah kan? Sembang boleh tak? Kan? Bagaimana seorang yang pangkat, seorang majikan nak minta maaf pada pekerja bawahan. Cakap boleh tak? Cakap boleh lah kan? Tu pun tunggu waktu bila? Waktu hari raya nanti. Time hari raya esok barulah kan? Susah tak? Cakap boleh. Ya. Kita tidak perlu takut untuk meminta maaf apabila menyadari yang kita telah melakukan kesalahan. Memberi maaf juga merupakan amalan yang sangat mulia, kerana siapalah kita untuk tidak memberi maaf. Bersyukurlah kerana mereka telah menyadari kesilapan mereka dan berani untuk meminta maaf. Jauhkan perasaan amarah, ego dan dendam, kerana ia hanya akan membuatkan hati lebih sakit. Bila kita tidak memaafkan, kita pendam dalam hati kita. Bila kita pendam, dia timbullah perasaan dendam. Dendam ini. Jadi bila dendam ini, dia akan datang lebih dahsyat dari itu. Ya, seperti mana Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, yang mana syahid dalam perang Uhud. Ya, dia mati dalam peperangan, dibunuh lah. Tak kisahlah mati bunuh, normal lah. Perang pun. Tapi bila mana jasadnya itu dibelah, dada dia diambil, jantung dia dah. Ini jahat punya orang. Nak bunuh-bunuh je lah. Tak ada masalah pun. Tapi bila mana dibuat begitu dah, makanya dendam. Makanya itu yang Rasulullah tak boleh lupa tu. Tapi bila mana yang bunuh dia siapa? Wahsy tak. Ini hamba kepada Hindun yang mana dijanjikan kebebasan. Kalau kau berjaya bunuh Hamzah ni, aku bebaskan kau kan. Makanya ya, atas jaminan itu maka dia bunuh. Bila dia bunuh tu tak apalah, tapi sebab dendam ni, marah dengan Hindun dekat Hamzah ni, makanya dibelah dada tu, diambil jantung tak. Ya. Jadinya itu yang Rasulullah terkesan sangat dalam hati itu. Ya. Bila mana Wahsy dia masuk Islam, akhirnya dia masuk Islam. Bila Rasulullah pandang wajah dia, Rasulullah tak boleh lupa peristiwa tu kan. Boleh maafkan. Sebab tu orang putih pun kata tak, forgive but not forget. Boleh memaafkan tapi nak melupakan tu kadang susah. Sampai mati kita lupa tak. Maafkan boleh tapi nak melupakan. Kenapa kita susah nak melupakan? Sebab kita teringat peristiwa tu. Jahatnya kau ni tak. Tetapi dia pun dah datang minta maaf. Dia pun dah sedar dengan kesalahannya. Kan, maka siapa kita tidak mahu memaafkan dia tak? Aku tu kena wala, sedangkan Nabi pun ampunkan umat kan. Makanya boleh memaafkan tetapi nak melupakan itu susahlah. Tak. Cara yang terbaik yang kita hendak mendapatkan kemaafan ya, dan keampunan daripada Allah SWT ialah dengan kita sendiri memaafkan orang lain. Kita biasakan diri maafkan orang tak? Kita biasa memohon maaf dan bermaafan pada hari raya, tetapi Allah SWT sentiasa mengampunkan hamba-hambanya, dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling banyak Allah SWT mengampunkan dosa manusia. Setiap malam di bulan Ramadan, Allah SWT membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka, seperti yang dinyatakan dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, dan Allah SWT membebaskan daripada neraka setiap malam. Wa'itqun minan nar ini. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Hadis ini berstatus hadis sahih. Dalam bahasa Arab ada 3 kalimah yang membawa maksud ampun, maaf dan melupakan kesilapan.
Dia ada 3 dah. Iaitunya al-maghfirah, yakni ampun, al-afu, maaf, dan as-safhu, melupakan kesilapan, forget it. Forget it lah, lupakan. Firman Allah SWT dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-14, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maksudnya, dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka, maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ketiga-tiga perkataan ini mempunyai perbezaan dari sudut makna, iaitunya yang pertama al-maghfirah. Apa itu al-maghfirah? Imam Ar-Raghib Al-Asbahani di dalam kitab Mufradat Al-Alfazul Quran menyatakan bahawa perkataan al-maghfirah ataupun al-ghufran membawa maksud pemeliharaan Allah SWT terhadap hamba-Nya daripada terkena azab neraka. Maghfirah ini dia buat dosa, Allah ampunkan. Dalam rekod ada. Dalam rekod catatlah, malaikat dah tulis dah. Malaikat Rokib Atid tulis kan, adalah rekod. Tapi Allah Ta'ala memberikan ampunan dan dia ni selamat daripada api neraka. Ada rekod ada kan, rujuk rekod balik adalah. Tapi diberikan maaf, diampunkan dan selamat daripada api neraka. Itu al-maghfirah. Apa beza dengan al-afu? Di dalam kitab Fiqhul Asma'ul Husna menyatakan bahawa al-afu adalah zat yang maha menghapuskan dosa-dosa Allah SWT lah, dan memaafkan perbuatan-perbuatan maksiat. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab Taisirul Karimir Rahman ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Al-Hajj ayat yang ke-60. Apa beza al-afu dengan al-maghfirah? Pada al-maghfirah tadi, dosa kita buat dalam rekod ada, tapi Allah ampunkan, selamat kita dari api neraka. Maghfirah. Al-afu ni buat dosa, Allah Ta'ala ampunkan dan dalam rekod dihapuskan, seolah-olah tak pernah buat dosa. Itu beza dia. Maghfirah tadi buat dosa, dalam rekod ada, tapi Allah tak apa, ampunkan, bebas dari api neraka, selamatlah, tapi rekod ada. Al-afu buat dosa, bebas dari api neraka, rekod dipadamkan, seolah-olah kita tak pernah buat dosa. Itu yang kata tu lah, beza dia al-afu, al-maghfirah. Beliau menyatakan bahawa Allah SWT maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan ke atas mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Maka Allah SWT menghapuskan dosa dan bekas-bekasnya daripada diri mereka. Dia kata tak, dengan bekas-bekas kali hilang, seolah-olah macam tak ada buat dosa pula. Inilah sifat Allah SWT yang tetap dan terus ada pada zatnya yang maha mulia. Dan inilah perlakuannya kepada hamba-hambanya pada setiap waktu, iaitu dengan memberi kemaafan dan keampunan. Makna inilah yang dimaksudkan dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca pada malam Lailatul Qadar. Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan, apakah doa yang baik untuk meminta pada 10 malam terakhir Ramadan ni? Maka Rasulullah kata apa? Bacalah ni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf. Innaka afuwun, sesungguhnya Engkau maha pemaaf.
tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya. Jadi ini maaf ni lebih tinggi lah. Dia darjat daripada al-maghfirah tadi. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ini satu hadis sahih. Itu yang kedua. Yang ketiganya as-saf ataupun as-safah. Ya. Memaafkan seseorang adalah perbuatan yang sangat besar ganjarannya, pahalanya. Begitu besar sehingga ia tidak disebut di dalam Al-Quran apakah bentuk balasannya itu. Dia ada dua perkara. Yang pertamanya orang yang sabar dalam menerima ujian Allah. Orang yang sabar ni dia tidak ada kadar pahala. Maksudnya pahalanya cukup besar hingga bila ditimbang pun tak boleh nak baca. Berapa banyak pahala orang yang sabar ni tak? Tu. Yang keduanya orang yang memaafkan. Apakah balasan baik untuk orang yang memaafkan? Tak tahu. Semuanya dalam ilmu Allah. Kita tahu kalau kita solat ni dapat ganjaran ni, dapat ganjaran ni, dapat ganjaran ni tak? Solat jemaah 27, kan? Solat je kan? Tapi yang pemaaf ni tak tahu. Dan bentuk balasan pun tak tahu macam mana. Ya? Besar tak besar ya, memaafkan ni. Memaafkan kesalahan orang lain adalah dituntut dalam agama Islam. Islam adalah agama perdamaian dan kemaafan. Sifat memaafkan telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa pembukaan kota Mekah. Yang ini as-safu tadi, melupakan. Ya, baginda SAW telah memaafkan penduduk Mekah yang pernah menghalau baginda SAW sebelum ini. Peristiwa itu menggambarkan bahawa dalam Islam sifat memaafkan orang lain telah ditunjukkan oleh para anbiya terdahulu. Ya, bukan Rasulullah saja dah, Nabi-Nabi terdahulu pun. Ya, Nabi Ibrahim AS dibakar. No. Tapi tidaklah sebab dendam Nabi Ibrahim pun. Kan? Nabi Musa AS nak ditangkap, nak dibunuh kan. Tapi tak ada dendam pun. Nabi Isa AS nak dibunuh kan, diangkat ke langit kan. Tapi tak ada dendam pun. Ya. Apabila para Nabi AS melakukan sesuatu perkara itu, ya, maka itu adalah perintah daripada Allah SWT. Dalam peristiwa Fatu Mekah, dalam peristiwa Fatu Mekah, ya, pembukaan kota Mekah, Rasulullah masuk ke kota Mekah, makanya pertamanya Rasulullah maafkan. Forget it lah. Sebab orang Mekah pernah menzalimi Nabi, menghalau Nabi. Tapi bila Rasulullah masuk balik kota Mekah, makanya forget it lah. Lupakan. Ya, kita bina lembaran baru. Ya, orang dah buka buku baru lah. Yang lama tu kita tinggalkan. Ini yang baik. Sifat as-safu tadi ni. Tetapi ada 4 orang yang Rasulullah kata kalau kau jumpa 4 orang kau bunuh. Ya, tak ada nama maaf lagi dah. Ya, yang pertama tadi Rasulullah masuk kota Mekah, maafkan. Oleh semua okey. Dan kalau Rasulullah nak balas balik perbuatan tu, Allah Ta'ala kata boleh. Kalau kau nak balas balik, tapi dengan syarat kau balas seperti mana mereka, apa yang mereka buat pada engkau. Tak boleh buat lebih. Tetapi kalau engkau maafkan mereka, itu yang terbaik. Maka Rasulullah pun maafkan mereka. Tak. Tapi 4 orang tak boleh. Antaranya Ikramah bin Abu Jahal. Ya, Ikramah bin Abu Jahal. Daripada 4 orang ni, 3 masuk Islam, 1 tak masuk. Ya, jadinya antaranya Ikramah lah. Pada kita kadang-kadang, bila kita tidak memaafkan seorang, tidak mengampunkan seorang dosa yang dibuat pada kita tak, makanya ya mungkin kita tengok jadi tak ada harapan nak buat baik, makanya kita tak maafkan dia tak. Tapi sebab 4 orang ni antara orang yang banyak menyerang Islam, banyak musuh Islam, ya, kuat sangat musuh Islam lah, makanya Allah kata ni bunuh. Tapi sebab Allah Ta'ala tu maha mengetahui, maka Allah Ta'ala tak. Dan ke-4 orang ni macam Ikramah dia lari, dia melarikan diri, tapi akhirnya masuk Islam. Kan dia buat dari 3 orang ni lah, kan, lagi seorang tu tak. Ya. Makanya Ikramah ni bukan setakat dia masuk Islam dan dia mati syahid pula tu. Kan?
Maksudnya ialah kita kadang-kadang kita manusia, kita hanya nampak segi zahirnya, kita tak nampak di sebaliknya. Dan Allah Ta'ala bagi hidayah pada mereka. Masuk Islam dan macam ikramah, dia siap mati syahid lagi. Ha. Kenapa? Sebab Allah kata ini empat orang ni kuat sangat memusuhi Islam. Maka kita bimbang takut dia akan beri mudarat. Sebab kalau empat orang ni kalau selamat, mereka mungkin akan merancang peperangan di luar lah. Mungkin dia merancang, dia orang bina satu kekuatan lain. Jadi seorang tak bunuh tu lah. Ya. Tapi Allah Ta'ala tu maha mengetahui, maka alhamdulillah Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka. Orang yang bersikap memaafkan orang lain, dia bukan daripada kalangan orang yang biasa-biasa. Sebab itulah, andai kata ada orang berbuat salah dengan kita dan dia tidak meminta maaf, serta kita juga tidak memaafkannya, nanti di akhirat kelak orang yang berbuat salah dengan kita akan mencari kita semula walaupun dia telah bertaubat ketika di dunia dahulu. Itu yang kita bimbang. Kalau dosa kita dengan Allah SWT cukup ada 3 syarat tak? Mula-mula bertaubat, mengisafi perbuatan yang kita buat, kemudian kita berubah jadi orang baik dan kita tak ulangi balik perbuatan jahat itu, kan? Tapi dengan manusia ni ditambah lagi satu syarat, iaitu kita kena minta maaf, minta ampun dengan dia. Kalau kita ambil hak dia, kita kena pulang balik. Kalau kita menzalimi dia, kita kena minta ampun, maaf pada dia tak? Ni satu syarat lagi tambah. Jadi kalau orang ni dia buat dosa sesama manusia, dia menzalimi manusia, dia ambil hak manusia, terutamanya orang Islam, benda ni tak boleh settle macam tu je. Walaupun dia telah berubah menjadi baik, walaupun dia terlalu, dia zalim, dia jahat, dia tak semayang, dia tak puasa, dan dia dah bertaubat, makanya dosa dengan Allah insya-Allah dia ampunkan. Tapi dosa dengan manusia tak boleh settle macam tu. Jadi nak settle cepat-cepat di dunia. Sebab di akhirat esok, maka dia kena cari balik orang yang dia zalimi itu, nak minta ampun dan maaf. Kan? Jadi buat tu kerana nak settle dosa dengan manusia ni, settle lah di dunia. Jangan bawa pergi akhirat, bimbang. Takut kita, sebab takut bila mana orang tu tak ampunkan dosa kita tak. Lepas tu kadang-kadang orang kata tak, kau fitnah lah aku, kau fitnah aku, semua rangkak dan kau ke akhirat nak cari aku balik minta maaf tak. Itulah tu. Memang kan, dia tak settle macam tu. Kalau orang tu tak maafkan, di akhirat esok jumpa lah. Kan? Jadi kita minta tu lah, jauh lah benda macam ni lah. Ketahuilah bahawa syarat taubat itu ada 4 dari kesalahan dengan manusia, iaitu menyesal dengan kesalahan. Kedua, berazam tidak melakukan kesilapan tersebut. Ketiga, terus berbuat baik. Dan jika yang keempat, jika melibatkan kesalahan kepada manusia, mohon maaflah kepada orang berkenaan. Seandainya permohonan maaf yang dipinta daripada individu berkenaan tidak diterima, kita disarankan untuk meminta pertolongan orang tengah dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut. Kadang-kadang kita jumpa direct dengan dia, dia tak maafkan. Sebab ialah, waktu kau naik aku dulu, waktu kau ambil hak aku dulu, kau tak nampak benda ni. Sekarang bila kau dah sakit, bila kau dah susah, bila dah tak ada pangkat, baru dia minta maaf kat aku kan. Dia susah dah orang nak maafkan kan. Waktu kau dah tak ada apa-apa, puasa pun dah tak ada, baru sibuk datang minta maaf kat aku kan. Waktu kau tu puncak puasa dulu, tak ingat kat aku kan. Susah nak orang maafkan. Jadinya gunalah orang tengah, marilah pujuk dah tahu siapa lah. Pengajaran hadis yang pertamanya, sikap pemaaf membuatkan hati akan lebih menjadi tenang. Meminta maaf akan membuatkan hati kita ni menjadi tenang. Sebab perasaan dendam dah hilang dalam diri kita kan. Jadinya hati pun jadi lega lah. Kadang-kadang seorang itu bila mana dia berdendam dengan orang kan, atas satu perkara, bila dia beri kemaafan itu, rasa Allah lapang, tak rasa beban dalam hati dia ni. Yang keduanya, wajah gembira dengan memaafkan. Ia akan membuatkan wajah kita mudah mengukir senyuman dan ceria kerana maaf yang dipinta dan diberikan. Memaafkan kesalahan orang lain amat baik kerana ia boleh mengubah segalanya.
Kan? Kalau sebelum ni muka susah hati je bila buat salah. Tapi bila dia telah diberi kemaafan, alhamdulillah lapang. Baik orang yang memberi maaf ataupun orang yang meminta maaf tadi. Kan? Kenapa tuan-tuan? Sebab yang ketiganya, memaafkan, membersihkan hati. Betul kata hati lapang tadi tu. Kan? Sikap memaafkan dan mahu meminta maaf dapat menghilangkan rasa dendam dalam hati. Yang keempat, memberi kemaafan menyembuhkan penyakit hati. Menerusi maaf, kita dapat mengubati segala perkara yang berlaku dalam hati kita. Sebab orang yang susah nak memaafkan, dia pertama ni bukan sebab dendam. Sebab dendam ini mengeraskan hati. Sebab tu kenapa Indon dia sanggup belah dada Hamzah ni tak? Sebab dendam, dia keras hati. Jadinya nak lembutkan hati, memaafkan. Banyakkan menangis rasa kekurangan diri tak? Menangis sebab takutkan azab Allah, maka dia akan melembutkan hati kita. Kelima, orang yang memberi maaf, doanya dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, memaafkan akan menyebabkan ikatan persahabatan atau persaudaraan dapat dijalinkan semula. Orang yang memberi maaf dan meminta maaf dapat memulai pertalian persahabatan atau persaudaraan semula tanpa rasa benci dan dendam. Sebab tu dalam memberi maaf ini, ya, kita lapang dada lah. Kadang-kadang mungkin cara orang tu minta maaf. Kenapa kadang-kadang orang sukar memaafkan? Sebab kadang-kadang cara minta maaf tak betul. Nampak tak ikhlas. Minta maaf kan? Tak ada langsung terzahir keikhlasan. Saya minta maaf atas kesalahan saya sungguh-sungguh. Selama saya buat salah, nampak juga ikhlas tak? Ni minta maaf kan? Alam macam tu pada awak. Jadi ni susah kan? Jadi itu sebab kadang-kadang kenapa orang suka nak maafkan. Sebab cara minta maaf pun memang nampak tak ikhlas tak? Ya? Menambahkan sakit hati tak? Yang ketujuhnya, memaafkan juga dapat menjadikan diri lebih sabar dan redha. Kita menyedari bahawa tidak semua orang sempurna dan diri sendiri juga tak sempurna. Jadi apa salahnya kita memaafkan kesalahan orang lain? Kerana kita juga tidak sempurna. Ya. Sedangkan Nabi pun maafkan umat baginda tak? Yang kita yang tak nak siapa-siapa ni yang kita rasa hebat sangat, kenapa tak? Tapi antaranya sebab saya sebut tadi lah. Kadang-kadang orang yang minta maaf tu dia tidak menzahirkan keikhlasan dalam dia minta maaf tak? Dalam kita sebut minta maaf tadi ni, orang yang buat salah dengan orang yang sekiranya tadi sebut, kalau susah nak minta maaf gunakan orang tengah hadap. Orang tengah itu dalam Islam dia bohong dosa tak kan? Tapi kalau berbohong untuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan, dia tak dosa kan? Kita guna helah, kita semua bohong, kita gunakan helah tak, dia tak berdosa ya? Tapi dalam bab memecah belah orang itu berdosa. Membuat kebohongan kita panggil ribah. Ribah ini ialah bawa benda bohong ya? Makanya untuk memecah belah kawan itu berdosa. Tapi nak mendamaikan orang tak dosa. Kesimpulannya, yang pertama, memaafkan adalah sifat orang yang kuat. Sesekali ubahlah sudut pandang kita jika kita berada di tempat orang lain. Kerana hakikatnya kita juga mahu dimaafkan. Bersikaplah dengan sikap positif atau lebih tenang dan cekal dalam menghadapi kehidupan. Ikhlaskan hati dan lakukanlah kerana kita tahu memaafkan adalah sifat yang mulia dan disukai Allah SWT. Kedua, Islam adalah agama kasih sayang. Jadi mulakan hari ini dengan memohon maaf jika rasa ada kesilapan dan belajarlah memaafkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Apabila memaafkan orang lain, dia bukan sahaja membuatkan hati si pesalah tadi berasa tenang, tetapi Allah SWT turut akan menurunkan ketenangan itu kepada kita. Bahkan Allah SWT juga begitu memuliakan orang yang memaafkan orang lain. Kesimpulan yang ketiga, memaafkan menjadi satu keperluan
kepada seluruh umat manusia. Ia bukan sekadar sebagai tanda rasa bersalah dan pengakuan atas seluruh kesalahan yang telah dilakukan, namun ia juga menjadikan kita sebagai manusia yang berjiwa besar dan memiliki kerendahan hati. Ya, itulah tuan-tuan tentang kupasan tajuk yang ke-6. Wallahu alam.